Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saya baru saja membangkitkan beberapa perkara dalam perbahasan perbelanjaan 2025 sebentar tadi. Yang saya sentuh berkenaan dengan yang saya bangkitkan berkenaan dengan tanggungjawab kebajikan kerajaan apabila SSPA ini dilaksanakan bagi membantu penjawat-penjawat awam yang mereka daripada grade 19 semenjak 18 ke 11 ke 18 ini telah dijumutkan dan naik kepada grade 19. Jadi saya minta mereka ini yang melihat kepada kenaikan tangga gaji ini ada yang terkesan sedikit sebanyak dan kerajaan menumpukan kebajikan kepada mereka apabila mereka semasa bekerja sehingga bersara kelak. Itu yang saya bangkitkan dan saya harap dengan pelaksanaan sistem SSPA ini kerajaan akan sekaligus akan meningkatkan perkhidmatan awam, tidak menjejaskan potensi perkhidmatan awam dalam menarik bakat-bakat berprestasi tinggi. Jadi itu yang pertama saya sentuh. Yang keduanya berkenaan dengan perkara-perkara yang memberi lopang yang lemah kepada ASPA ini. Tidak memberi masa yang cukup untuk persediaan. Satu kajian yang dilaksanakan di UK pada 2006 menunjukkan kegagalan prestasi yang berlaku, wujud masalah dalam kepimpinan organisasi. Jika ini berlaku, ia secara tidak langsung memberi kesan kepada para penjawat awam. Ini yang saya sebut tadi. Jadi dalam sistem SSPA ini, jika mahu dilaksanakan memerlukan perancangan yang teliti dan persediaan yang mencukupi. Saya harap perkara ini tidak berlaku kepada SSPA dan saya nampak memang ada perkara ini yang masa tidak mencukupi untuk mereka membuat libat urus dan kajian dalam semua sudut kepada cadangan gaji SSPA dan ada peringkat human resource ataupun peringkat ini belum lagi mendapat gambaran secara terperinci bagaimana nak laksanakan sistem saraan perkhidmatan awam yang baru ini kerana mereka tidak ada lagi kaedah-kaedah yang telah ditetapkan bagaimana sistem ini dilaksanakan seperti mana SSM. Bila kita telefon tanya human resource ataupun sumber manusia di kementerian-kementerian, mereka menjawab kami tunggu daripada arahan dan juga dapatan yang telah dibuat oleh pihak KPPA ataupun perintah awam untuk mereka perincikan bagaimana nak laksanakan SSPA ini. Itu perkara-perkara yang kita harap mereka kerajaan dapat memberi pelaksanaan dan juga tumpuan fokus kepada pelaksanaan SSPA ini. Sebab golongan inilah golongan yang dijumutkan ataupun dimansuhkan jawatan 11 ke 18 inilah yang terkesan banyak. Golongan atasan tak masalah sangat, gaji besar, segala kebajikan, insurans semua mendapat coverage daripada institusi insurans yang telah diinsyurkan oleh pihak kerajaan dan juga diri sendiri. Oleh sebab itu kita harap risiko kewujudan ketidaksamarataan antara golongan pekerja SSPA dan juga SSM. Selain itu saya juga khawatir bakal berlaku ketidaksamarataan antara golongan penjawat awam SSPA dan juga SSM. Dengan dasar baharu ini jelas golongan penjawat awam SSPA akan diberi lebih banyak perhatian dari peningkatan prestasi. Dari segi peningkatan prestasi, mereka juga akan diberi banyak peluang di tempat kerja mereka. Tetapi bagaimana pula nasib para penjawat awam dari SSM yang tidak menandatangani untuk dipindahkan daripada SSM ke SSPA? Inilah persoalan yang kita harap supaya mereka ini tidak dianaktirikan. Ini jelas menunjukkan kerajaan juga gagal, cakna dan tidak inklusif dalam dasar ini. Ini juga jelas menunjukkan sistem ini diperkenalkan secara tergesa-gesa tanpa perancangan yang teliti seperti mana yang saya sebut tadi. HR pun tak ada nak satu dia panggil tata urus yang
terperinci berkenaan dengan SSPA sehingga mereka mendapat penjelasan ataupun mendapat sirkular daripada KPPA. Oleh sebab itu, tiada perancangan untuk membantu penjawat awam meningkatkan prestasi. Dalam SSPA ini saya nampak tidak ada satu perancangan bagaimana nak meningkatkan prestasi kualiti pegawai dan juga kumpulan sokongan ini. Yang seterusnya, tiada sistem pengukuran prestasi dan produktiviti. Secara dasarnya, apakah sistem yang bakal diperkenakan untuk menilai prestasi dan produktiviti para penjawat ini? Contohnya, para pegawai immigration, adakah jumlah jam bekerja atau jumlah pasport yang mereka sudah cop? Bagaimana pula dengan penjawat awam? Penjabat awam di pejabat tanah, adakah jumlah cukai tanah yang dikutip? Atau jumlah geran yang sudah ditandatangani? Bagaimana pula dengan guru? Adakah jumlah jam mereka mengajar? Atau jumlah A yang diperolehi pelajar-pelajar mereka? Dalam hal ini, setiap jabatan dan kementerian harus tampil dengan metrik untuk menilai prestasi para penjawat awam di bawah jabatan dan kementerian masing-masing. Tetapi malangnya perkara ini belum lagi berlaku. Ini satu bentuk kegagalan pelaksanaan walaupun ia satu polisi yang baik. Tiada perancangan untuk memotivasi kaki tangan yang tidak berprestasi. Jadi dalam sistem ASPA ini juga kita dapati tiada satu perancangan bagaimana untuk nak meningkatkan prestasi mereka-mereka yang tidak mendapat orang kata tidak ada prestasi lah sebelum ini. Satu laporan diterbitkan oleh Global Center for Public Excellence dan juga UNDP pada 2014 dalam satu tinjauan pada tahun 2013 terhadap 1,000 kaki tangan kerajaan, pendidikan, kesihatan dan penjagaan sosial di United Kingdom. Didapati bahawa 70% responden merasa semangat mereka berada pada tahap paling rendah dalam sejarah. Hampir 80% daripada mereka merancang untuk meninggalkan pekerjaan mereka dalam tempoh 3 tahun akan datang. Yang ini kita harap tidak berlaku kepada kesan daripada pelaksanaan SSPA ini kerana ada golongan yang tidak dipedulikan yang saya sebut tadi. Ini membuktikan bahawa prestasi seseorang itu tidak semestinya berkait dengan isu disiplin atau motivasi diri, tetapi ia juga boleh disebabkan oleh majikan itu sendiri. Dalam hal ini, kerajaan gagal untuk memperincikan rancangan jika ada kalangan penjawat awam yang gagal kerana majikan mereka. Jadi untuk meningkatkan prestasi mereka, sama ada disebabkan oleh masalah peribadi atau masalah pengurusan, sektor penjawat awam adalah kita harap mereka memperincikan berkenaan dengan apa yang saya bangkitkan untuk kita melihat kualiti penjawat awam dalam SSPA ini lebih baik daripada sistem-sistem yang sebelum ini. Sektor penjawat awam adalah sangat kritikal dalam negara kita. Tanpa mereka, negara ini boleh berhenti. Sesungguhnya penjawat awam ini memikul amanah yang cukup besar dan saya yakin mereka sangat berbangga kerana diberikan peluang dan tanggungjawab berkenaan. Malah, saya selaku bekas penjawat awam turut pernah merasakan perasaan yang sama. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk membantu mereka dalam melaksanakan amanah mereka dengan baik dan sempurna. Dan saya nak sentuh satu isu yang sedang hangat dalam pasaran sekarang, seperti goreng pisang panas, iaitu berkenaan dengan pelaburan khazanah nasional dan juga permodalan nasional Berhad PNB ke atas Fashion Valet. Pelaburan ini berjumlah 47 juta dan kini mengalami kerugian hampir 43.9 juta. Satu jumlah yang amat besar dalam konteks dana amanah rakyat. Kita mesti ingat, dana ini bukan sekadar wang tetapi amanah rakyat yang dikutip daripada segala cukai daripada rakyat. Sebagai pengurus dana awam, Khazanah dan PNB bertanggungjawab memastikan setiap sen digunakan mestilah teliti. Digunakan dengan teliti, berhati-hati dan membawa manfaat nyata. Namun, apa yang kita lihat di sini adalah kelemahan dalam pengurusan risiko dan penilaian pulangan. Apakah mekanisme due diligence yang dijalankan sebelum pelaburan ini? Adakah sebarang kajian mendalam mengenai kesan dan keberkesanan pelaburan ini dibuat? Jika ya, mengapa ia gagal memberi amaran terhadap risiko yang begitu tinggi? Tuan yang saat ini saya buat teks saya dalam ucapan saya. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar, setiap ringgit yang dilaporkan mestilah ke arah yang benar-benar menguntungkan rakyat. Bukan sebaliknya. Oleh itu saya mendesak kerajaan untuk meningkatkan kawal selia, iaitu tata kelola ke atas syarikat berkaitan kerajaan agar
mereka lebih telus dan bertanggungjawab dalam pengurusan pelaburan. Kita tidak mahu hanya meletak jawatan dan minta maaf di atas kerugian syarikat. Ni siapa pun boleh macam tu. Kita tak payahlah ambil orang yang ada pelajaran berpendidikan tinggi untuk mengurus syarikat-syarikat besar JLC ini. Kalau boleh minta maaf, letak jawatan habis bila rugi. Oh, teruklah. Sebab kita terpaksa kena, setiap tahun kerajaan terpaksa kena PAM. Dia panggil apa? Bail out. Bail out syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk memberi pulangan kepada kerajaan. Jadi kalau mereka menggunakan kesempatan untuk merugikan kerajaan, syarikat-syarikat kerajaan ini, tapi mereka untung, orang yang melaksanakan pengurusan ini untung, jadi lepas tu bila di audit, dibuat laporan, rugi, letak jawatan. Minta maaf. Oh, itu senang lah. Tapi sekarang ni semua buat apa pun salah, boleh minta maaf macam tu je. Kalau yang sealiran lah, kalau bertentangan dengan saya, macam saya ni, minta maaf ke apa pun, mahkamah lah jawapan dia. Dan kita jumpa di depan hakim. Itu cerita dia. Jadi rakyat mahu mengetahui, berhak mengetahui bagaimana wang mereka diuruskan. Saya mendesak agar laporan prestasi pelaburan disediakan secara terbuka agar kita dapat menilai ketelusan dan accountability pengurusan dana awam ini. Rakyat berhak menuntut penjelasan atas setiap kerugian yang berlaku serta tindakan untuk menebus kesilapan tersebut. Ketelusan dalam pengurusan dana awam adalah asas utama kepada rakyat, kepada kepercayaan rakyat yang memberi mandat untuk mereka mengurus. Oleh sebab itulah kita tak nak campur tangan politik, lantik orang-orang politik yang ada kaitan dengan politik dalam pengurusan negara, menyebabkan mereka ini terpaksa membuat satu keputusan untuk mengikut nafsu sarakah orang-orang politik yang melantik mereka. Ini yang sedang berlaku. Apa seperti mana yang kita harap tidak berlakulah kepada nafas yang sedang ditanggung oleh rakyat petani bawahan apabila berlaku krisis dalam pengurusan dan pentadbiran nafas hari ini. Jadi saya mendesak agar kerajaan dan GLC dan juga GLIC lebih terbuka dalam melaporkan prestasi pelaburan mereka, termasuk pelan tindakan untuk menangani kerugian. Ini adalah hak rakyat untuk mengetahui bagaimana wang mereka digunakan dan apa tindakan yang akan diambil untuk menebus kerugian syarikat-syarikat di bawah pengelolaan orang-orang yang dilantik oleh pihak kerajaan sekarang. Sekian, terima kasih. Any question? Tak ada? Tak apa, okey. Kita close dia. Agenda mempertabatkan penjawab awam tak ada. Tak ada. Ini satu lagi saya sebut dah tadi ni. Agenda untuk memertabatkan penjawat awam melalui sistem perkhidmatan awam yang baru ni pun, kita tak nampak satu agenda yang khusus untuk memertabatkan, mempertingkatkan, termasuk berapa daripada segi kebajikan, di segi prestasi, di segi kualiti, di segi mereka selepas mereka bersara di hari tua esok. Tidak ada perancangan seperti mana skim dahulu yang ada skim pension dan juga skim insurans yang boleh membela mereka selepas mereka pension. Tidak, ini tak ada. Kita tak nampak satu sirkular yang memperincikan perkara-perkara yang nak mengangkat martabat mereka di segi kebajikan, di segi kualiti, di segi prestasi, di segi image mereka, dan juga selepas mereka bersara sebagai kaki tangan penjawat awam. Dulu mereka bangga siapa yang berpencen kaki tangan awam kerana mereka dilindungi oleh insurans dan juga hospital-hospital yang tidak perlu membayar kerana mereka ditanggung oleh insurans yang telah diinsur kepada mereka oleh kerajaan, dan juga mereka menerima pencen. Kehidupan mereka akan lebih tenang dan selesa. Tapi SSPA ini saya nampak tak ada lagi lah satu perincian yang dibuat oleh kerajaan untuk membela, mengangkat imej penjawat-penjawat awam yang akan bekerja daripada mula Dewan sehinggalah mereka berpencen. Sekian, terima kasih.